Kemudian tidak mencaci makanan yang tidak disukai. Tidak suka makanan tuan-tuan makan. Allah ni orang duk review tuan-tuan. Sebut bila sini. Lah orang duk review makanan tuan-tuan. Allah macam-macam tu lah. Rasa macam pungkuk. Dia biasa makan pungkuk pun. Tuan-tuan. Macam gitu. Tuan-tuan tak makna lagi dah. Kalau tak suka benda makan tuan-tuan. Kadang-kadang tekak kita berbeza belum. Makna dia tekak orang berbeza-beza. Orang yang jual tu kadang-kadang dia buat ikut tekak dia. Ada orang suka ada tak. Tapi ni dalam adab apa dia? Bila kita makan, jangan duk cerita pilihan yang tak sedap. Seolah-olah apa dia? Suruh beli kat dia. Dia tu buat makanan tak sedap. Kita dah menutup pintu rezeki dia. Kita dah tutup periuk rezeki dia. Tuan-tuan, ni nama dia zalim. Ni kita kata dia, ulama sebut pada kita, kalau kita review benda tu baik, memberi manfaat pada orang, ada pahala untuk kita. Tapi kalau kita review benda tu menjadikan mudarat pada orang, dengan cara apa dia? Muzakarah ataupun pergi habaq dekat dia. Minta maaf lah masak ni tak kena tekak. Mungkin hari itu tersalah terlebih garam ke apa kita tak tahu tuan. Mana ada dalam Islam cuba dia? Jangan cuba-cuba kita mencaci makanan yang kita makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. InsyaAllah kita nak sambung pengajian tentang adab-adab. Sambung pada bahagian tentang adab-adab makan dan minum. Qala muallifu rahimahullah, qala muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'udhubihi fi daraini amin. Di antara adab-adab makan dan minum iaitu mendahulukan orang yang alim ataupun yang lebih tua untuk memulai makan. Adab ni sebahagian ulama, sebab kita ni hadirin dan hadirat akhir-akhir zaman ni adab kurang. Bila kurang adab jadi masalah. Kita ni biar ilmu kita kurang tak apa, janji adab kita tinggi. Orang ni nak abad pada kita, adab ni sungguh mulia. Kita ni kalau nak orang mulia kita, kita kena memuliakan orang dulu. Nak orang buat baik dengan kita, kita kena mula buat baik dengan orang. Kita nak orang buat baik dengan kita, tapi kita tak mau buat baik dengan orang. Kita kerja dah buat zalim dengan orang. Kita dah buat orang kata buat orang lain semua macam-macam buat. Supaya apa dia? Supaya orang hormat pada kita. Sebenarnya mulai dari kita. Tu anak-anak daripada kecil kita kena ajak dia supaya menghormati. Anak-anak daripada kecil kita kena bentuk daripada awal. Daripada kecil kita ajak dia tutup dan pakai pakaian yang baik, insya-Allah sampai besar dia akan berpakaian yang baik. Tapi kalau daripada kecil kita ajak dia yang bukan-bukan, kita ajak dia pakai pakaian yang orang kata tak berapa nak cantik dipandang, dengan alasan apa dia? Tak apa, dia pun budak lagi. Belum? Budak lah kita kena ajak dia buat puasa, ajak dia buat ibadat, ajak dia buat sembahyang. Ajak belum, bukan paksa. Sebab hari ni orang paksa. Dia sepatutnya ajak, bukan paksa. Ramadan baru ni berapa ramai paksa anak suruh habiskan puasa. Anak dia main abad dapat pukul 10 ni lapar ni. Tahan lah sah baru pejam. Anak tu baru tadika. Pak dia 3 kali 5 baru puasa. Main anak dia tadika paksa. Hari ni tuan-tuan suruh dia buka pukul 10. Esok dia main lagi pak. Lapak lah pukul berapa dah? Asap pukul 11. Mana dia? Kita ajak dia. Bukan paksa dia. Pesan Hafiz suruh dia semayang. Dia pun semayang cara dia. Enggak. Kedegang dalam tu kita bilang. Tu sujud dah tu. Pandai kita nak hidup. Cuma nak kena suruh. Dan jangan paksa. Mana dia Islam suruh pada kita. Budak-budak bawah umur ni pada kita nak sebut, Nabi ajak pada kita apa dia? Bila mana dia di bawah umur, ajarlah dia dengan benda yang baik. Cakapan yang baik. Kalau tuan-tuan nak cakap tentang aib-aib orang, tuan-tuan jangan cakap depan budak-budak. Tuan-tuan nak cakap perihal buruk orang, tuan-tuan jangan cakap bila mana ada budak. Sebab apa? Mereka ni tuan-tuan, otak mereka cepat ingat. Kita puas makan belacan 3 hari 3 malam baru nak ingat. Nampak pada kita ni Islam suruh apa dia? Bila kita ni tunjukkan akhlak yang baik, iaitu apa dia? Mendahulukan orang yang alim ataupun orang tua.
Nah, biar ni tak ada tuan. Anak makan nasi, pak makan nasi. Dunia tu kita kasih sayang dalam keluarga tak ada. Di Facebook tangkap gambar bahagia senyum pakai telinga. Tuan-tuan tak tahu di belakang tabir wah jongkok. Belum? Makna dia kita ni dia kena mulai daripada kecil untuk mendidik mereka. Pak Long bawa depa mai sembahyang. Pak Long bawa depa mai ke orang kata majlis ilmu. Ni hari ni tak mau. Tak mau bawa, nyusah nak bawa. Jangan Pak Long. Mungkin Pak Long bawa anak-anak Pak Long yang kecil mai dengan kuliah hari ni, itulah pemimpin di masa depan kita. Nah, kalau kita tak terapkan sembahyang, tak terapkan ibadat kepada Allah, siapa nak bantu kita? Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tu kita ni tentang bila duduk dengan orang tua-tua, bila kita makan dengan anak-anak, ajak anak-anak tentang adab. Adab dahulukan orang tua. Ajak anak-anak kita untuk mendahulukan orang yang berumur untuk makan. Nah, hadirin dan hadirat. Kemudian tidak mencaci makanan yang tidak disukai. Tidak suka makanan tu tuan-tuan, makan. Allah ni orang duk review tuan-tuan. Sebut bila sikit. Lah orang duk review makanan tuan-tuan, Allah macam-macam keluar. Rasa macam pungkuk. Dia biasa makan pungkuk kot. Tuan, macam gitu. Tuan nak makna benda kita. Kalau tak suka benda makan tuan-tuan, kadang-kadang tekak kita berbeza belum. Ada orang, tuan-tuan, saya baru ni bukan di tempat pengajian saya di Indonesia tuan-tuan. Depa minum ayak tuan-tuan, Allah. Mau kita tuan-tuan potong kaki tu. Depa minum ayak tuan-tuan ni, kalau ayak ni segelas ni tuan-tuan. Ayak segelas ni gula banyak ni belum? Ayak segelas gula banyak ni, kalau nak kena kecil mana kan nak kena go out. Manis nak mampu belum oi. Tapi tekak depa. Tanya apa tak pernah kena kecil manis kan? Alhamdulillah setakat lah tak pernah. Depa punya tak pernah. Cuba kita tengok tuan-tuan, telan gula sekampik je diwa. Makna dia tekak orang berbeza-beza. Orang yang jual tu kadang-kadang dia buat ikut tekak dia. Ada orang suka ada tak. Tapi ni dalam adab apa dia? Bila kita makan, jangan duk cerita pilihan yang tak sedap. Seolah-olah apa dia? Suruh beli kat dia, dia tu buat makanan tak sedap. Kita dah menutup pintu rezeki dia. Kita dah tutup periuk rezeki dia. Tuan-tuan, ni nama dia zalim. Ni kita kata apa dia? Ulama sebut pada kita, kalau kita review benda tu baik, memberi manfaat pada orang, ada pahala untuk kita. Tapi kalau kita review benda tu menjadikan mudarat pada orang, tambahlah orang rajin duk review, duk buat orang kata action apa nama lah tu. Nah, dia potong video ustaz tu, dia action macam ni. Tentang jaga-jaga kalau benda tu boleh memecah belahkan orang, jaga-jaga. Nah, sebab apa dia? Nak tegur, nak cerita pada orang benda tu salah, bukan dengan cara kita nak buat action belum. Nah, dengan cara apa dia? Muzakarah ataupun pi habaq dekat dia. Minta maaf lah masak ni tak kena teka. Nah, mungkin hari tu tersalah terlebih garam ke apa kita tak tahu tuan-tuan. Makna ada dalam Islam cuba dia, jangan cuba-cuba kita mencaci makanan yang kita makan. Tak sedap macam mana pun, jangan komplain depan orang. Jangan duk viral. Ni kita dah komplain dah diri sampai berpuluh-puluh jam. Nah, makanan tak sedap. Tuan-tuan, jangan duk sebab benda yang tak baik tentang perihal orang. Siapa-siapa yang suka membuka aib orang, maka tempat dia dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan saya sebut tuan-tuan, Nabi sebut sendiri. Hadis tu semua famous belakang. Nabi kita ni bukan calang-calang orang. Tuan-tuan, Nabi tu dipilih oleh Allah Ta'ala, bukan rakyat pilih. Nabi Allah Ta'ala pilih. Sesuai dengan dia. Apa dia mukjizat yang ada pada Nabi? Dia boleh dengar apa yang berlaku dalam alam kubur. Nabi bukan jalan kita. Mau kita dengar agak balon jadi apa? Mau kita lalu tepi kubur, kita dengar agak-agak jadi apa balon? Tak lari kita. Nah, Tok Bila apa takut dengan kubur, apatah lagi kita. Belum, nak bahas lagi dah. Makna dia, Nabi sebut kita ni ada dua orang hamba Allah yang diazab dalam kubur. Yang pertama disebabkan dia tidak mencuci kebersihan dia, ataupun bahasa mudah kencing tak patuh. Nah, lepas kencing tu dia kata bah, orang kata jenis pakai seluar pula. Nah, turun tu dia buka-buka zik, dia pancuk dia kurang ni kan.
No, elok lega-lega lepas pancuk tu dia buat masuk balik dia punya pistol masuk dalam seluar. Dia kunci balik pistol tu, ayak tu keluar kena paha. Lepas tu semayang. Tu bahaya. Tu yang punca kena azab dalam neraka. Satu lagi orang hamba Allah yang Nabi sebut pada dia, dia diazab dalam neraka sebab hidup dia suka memecah belahkan orang. Ni kita ni jangan duk mencaci maki orang. Tuan-tuan pergi beli makanan tak sedap, jangan duk sebab pada orang. Mungkin esok dia buat sedap. Nah, mungkin hari tu tersalah stres sikit ke apa kata tekan, kita tak tahu tuan-tuan. Jadi nak abang pada kita, kalau tugas orang duk buat review apa-apa tuan-tuan, review lah benda yang baik bagi orang puas hati. Kalau kita duk buat zalim pada orang, duk buat celaka pada orang, tuan-tuan, ada benda, nah bahasa kita hari ni, saya teringat satu orang guru sebut pada saya, kita ni tuan-tuan, akhir zaman kena jaga tepikan orang. Kena jaga tepikan orang. Tapi kita hari ni tak boleh. Jaga tepikan masing-masing lah. Betul tuan-tuan, dunia lah kita kena jaga tepikan orang. Yang tak boleh kita jaga dalam kain orang. Belum? Jangan duk jaga dalam kain orang. Jangan duk kacau tuan-tuan ni, kadang-kadang dia kacau orang nombor satu. Yang kata jaga tepi kain tu lagu mana balong? Bila mana ada orang buat kesalahan yang menyebabkan murka daripada Allah, wajib kita tegur dia. Nah, ni kita kawan tu buat maksiat dalam ke tempat kita, biar besok dia taubat, ni kata masalah kita. Yang kata tak boleh jaga dalam kain orang. Tuan-tuan nak pergi korek orang ni buat zina ke orang. Tuan-tuan nak pergi korek tu nama jaga kain dalam kain orang. Kita yang nampak dengan mata kepala benda tu dosa, benda tu tak bagus, kita wajib tegur tuan-tuan. Ni Islam abang dia, tidak mencaci makanan yang tidak disukai. Jangan ada caci makanan orang, benda tu kita tak suka. Tu bila kita pergi rumah kenduri, jangan ambil terlalu banyak. Sebab apa? Kadang-kadang takut tak kena dengan tekak kita. Ambil ala kadar sudah. Sekurang orang tak habis pun dengan sikit apa. Ni tu dia kadang-kadang makan tak kena dengan tekak. Ada orang dia suka jenis manis-manis, ada. Nah, ada orang dia jenis kurang manis, ada belaka. Tu kata manusia ni tak semua sama tuan-tuan. Mau kalau sama tuan-tuan jenuh. Tuan-tuan, Allah bagi kita pasangan ni tuan-tuan tak sama. Ada tak tuan-tuan dapat pasangan sama? Tuan-tuan nikah dengan pasangan sama ada? Tuan-tuan nikah dengan jantan nama dia kalau sama baloi oi. Nak abang ada kita. Tak sama manusia, Allah Ta'ala bagi ni tak sama. Tetapi janganlah kita memandang kekurangan orang demi nak menjatuhkan apa yang dia buat. Dan si fulan itu pun kena berjaga-jaga. Jangan tayang sangat apa yang dia buat supaya orang tak dengki dengan dia. Kadang-kadang orang duk review benda kita ni sebab orang tak puas hati dengan kita. Nah, kita kena jaga sebab apa? Fikir-fikir nak tayang pada orang, tak boleh. Nabi hebat dah. 3 benda yang Nabi larang jangan ditunjuk pada orang. 3 benda ni Pak Long Nabi larang. Apa dia? Yang pertama Pak Long jangan tunjuk kekayaan yang Pak Long ada. Hari ni zaman nak tunjuk Allah, kereta kita kecil bonek nak buat duit tak cukup. Pak Long. Nah, Pak Long, orang buat duit lambai bukan bola kereta Pak Long oi. Agak-agak kalau kereta Pak Long terbabah, orang nak selamat Pak Long ke orang nak balas duit tu Pak Long? Nah, orang balas duit orang tak nak kita. Nah, kita dah gelar, oi sakit oi, padan bukan hang, mampu kita. Mana ada kita jangan tunjuk kekayaan kita. Tuan-tuan beli kereta baru tak gaduh pun di Facebook ah. Tuan-tuan bersyukur dengan bawa kebajikan tu kita tunjuk bukti pada Allah. Nah, ni tunjuk pada orang tapi haram masjid pernah sampai. Nah, abang ada kita tuan-tuan tu yang pertama Nabi abang jangan tunjuk kekayaan yang kita ada. Hari ni semua nak tunjuk. Yang kedua, jangan tunjuk kebahagiaan kita pada orang lain. Ni peluk cium bini lah, salam. Semua nak buat Facebook belum? Tidak ada hari bulan. Malam Jumaat pun nak cerita ke orang. Dunia lah belum? Nak abang pada kita. Nah, abang pada kita belum? Orang tegur, orang nasihat tak mau pakai. Sebab tuan-tuan, paling banyak iri hati orang Islam tuan-tuan tu. Nah, dia sebab apa? Sebab dia tak boleh, orang lain boleh. Tak apa nak tuan-tuan. Tu kita tuan-tuan. Allah, dia bagi apa yang terbaik untuk kita. Dia tak bagi berdasarkan apa yang kita minta. Sebab apa belum?
Sebab kita minta melebihi hak apa yang kita layak dapat. Contoh saya bagi. Pak Long minta kaya, kurang ke lebih? Pak Long minta kaya, kurang ke lebih? Nah, ya Allah, aku nak kaya kurang sikit pada dia ada. Kiamat dunia Pak Long. Nah, tak ada Pak Long. Ya Allah, aku nak kaya lebih daripada dia. Tu sifat kita. Sebab apa? Tamak. Ni yang diceritakan pada dia, ada satu orang yang terakhir selepas daripada keluar daripada neraka, dia boleh masuk syurga. Kata tamak kita manusia ni tentang dunia tak cukup, apatah lagi akhirat. Bila keluar dia daripada neraka, dia malu nak masuk dalam syurga. Sebab apa? Badan dia hitam sebab kena bakar dengan neraka. Lalu dia kata pada Allah, wahai Allah, macam mana nak masuk syurga ni? Aku seorang yang hitam, orang lain semua putih belaka. Allah Ta'ala kata pada dia, wahai si fulan, hampir dekat satu sungai tu, hang mandi dekat sungai tu, insya-Allah bersih badan hang daripada hitam dosa. Cuma ada tanda-tanda daripada ahli neraka. Tahu belum? Tanda-tanda. Tentang buah lipik pun tak jalan. Nah, mati terus. Tanda dia, kawan ni daripada neraka. Kawan pun pi mandi sungai, elok tu Allah bagi peluang dia nak duduk. Sebab apa? Sebelum nak masuk syurga ni tuan, depan pintu syurga ada kaki-kaki 5 yang sangat cantik. Sehingga si fulan ni apa dia kata pada Allah, wahai Allah, izinkan aku duduk tempat tu wahai Allah. Sebab apa? Aku ni dah tak larat tanggung dalam neraka. Cukuplah aku rehat depan tu saya. Tak payah bagi syurga pun tak apa depan tu ya. Dia pun Allah Ta'ala kata, betul ni, hang minta yang ni. Betul wahai Allah. Allah pun bagi pi. Dia pun berjalan duduk bawah satu pokok yang rendang. Bunyi burung-burung, bunyi macam-macam dalam syurga tuan-tuan. Nah, duduk tak lama pula Allah buka pula tempat yang kedua. Lagi cantik pada tempat yang pertama. Agak-agak tuan-tuan nak minta lah. Nah, agak-agak kita nak minta pada. Kawan ni kata pada, wahai Allah, bagilah aku nak pergi tengok tempat tu. Bukan nak pergi masuk, nak pergi tengok. Ni jenis orang kita. Sikit tak apa kot, tak salah lah. Sikit tak apa kot. Nah, tuan-tuan, kot-kot tak ada balong weh. Lalu Allah Ta'ala kata, bukankah hang dah janji hang nak duduk sini ya? Allah takkan nak kira kot. Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Bukan cakap bahasa Kedah, ni translate balik. Mau tuan-tuan ni cakap bahasa Kedah, mampu lari hitam bukan balong weh. Nah, keluar belah kami itu tempat ulu kali tuan-tuan. Dia tak panggil ayat. Dia tak panggil ayat belah tempat belah al-ustaz, belah gurun dia panggil ayat. Belah kami dia panggil belum mampu kita. Dia panggil zakit tu. Ada satu orang doktor tu daripada KL kena transfer pergi jadi doktor belah sana tuan-tuan. Maklum tu pergi kat doktor tu kata maklum pergi tunggu dekat bilik A. Agak-agak dia pergi tunggu tak mana. Nanti agak-agak dia tunggu tak mana. Dia tiba tunggu dalam bilik ayat. Doktor tu tunggu tak main-main. Orang balik belah A tu bilik ayat lah tuan-tuan. Dia suruh pergi bilik huruf A tu. Tapi dah orang kata salah cakap ni. Tolong nak bak lagi kita. Allah Ta'ala kata pergilah tengok. Dia duduk tempat yang kedua. Tiba-tiba Allah buka pula tempat yang ketiga, iaitu pintu syurga. Agak-agak nak minta masuk dah malam. Tunggu duk ni. Ya Allah, aku nak masuk tengok je, bukan nak buat apa, nak masuk tengok je. Jenis orang kita. Tengok pun tak apa dah. Allah Ta'ala kata betul ni masuk tengok. Betul dia kata tengok pun tak apa dah. Kawan masuk tengok duk jalan buat semua tuan-tuan. Malaikat panggil, "Oi, habis masalah." Malaikat pun kemas orang. Dia kata, "Oi, habis masalah, keluar." Oi, takkan tak duduk lama kot. Dah, masuk keluar balik. Kawan keluar jumpa dengan Allah. Wahai Allah, teringin nak duduk dalam syurga, takkan tak ada peluang kot. Tu kata orang kita. Belum no? Nah, belum. Sian tu, nak bak lagi dah. Tu kata manusia ni sentiasa tamak. Allah bagi sikit nak lagi. Tu kita rasa hak kita paling banyak. Sedangkan nikmat Allah paling banyak, nikmat Allah seluas lautan. Hak kita dapat baru sebesar satu jarum kita dapat. No? Tu oleh tu kata ulama, jangan duk mencaci maki makanan yang kita makan belum. Tak sedang. Sebab apa? Ni berlaku zaman Nabi dah tegah. Satu hari ada satu orang hamba Allah, dia bawa satu buah anggur nak bagi pada Nabi. Bawa mah.
Bawa sampai jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku teringin nak bagikan. Aku bagikan, terimalah. Kawan pun terima, makan. Sahabat pun pelik. Selalunya makan, ajak orang. Trik tu makan, tak ajak orang. Mau kita agak-agak jadi buat tuan. Makan. Makan. Elok dah habis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hari ni awak nampak perangai pelik kan? Pelik tahu nak dia dah? Dah, selalunya kalau ada benda makan, hang share kami dengan semua. Hari ni awak tak share. Dia kata, wahai sahabat, aku bukan tak mau share dengan hampa. Sebab buah anggur ni masam. Takut lagi kalau aku share ke hampa makan hampa kata masam, terasa hati kawan tu lagi. Ni Nabi punya jaga hati orang tuan. Kita tak jaga. Tuan, memang kita beli dengan duit ni kita, tapi jangan kita buat benda-benda yang buruk. Jangan kita menyekat pintu rezeki orang. Tuan, jangan bercaci makan orang. Kemudian Nabi SAW tidak pernah mencaci makanan. Jika beliau suka makan, maka beliau makan. Dan jika beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Benda tu Nabi tinggalkan kalau tak suka. Tapi kalau ada orang bagi, tuan, takkan nak tolak pun. Makan juga kawan duk tunggu cukup. Mau kawan tu bagi belah balik, tak apa. Kawan tunggu cukup, nak makan tak makan. Ini Nabi, tuan, tak pernah nak menyakitkan hati orang. Tu orang yang layak, tuan, tu kita dia. Nak jadi pemimpin, kalau anak-anak kita tak mau dengar cakap, tolong cek balik diri kita lagu mana. Adakah kita dengar apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Adakah kita dengar apa yang Nabi perintahkan? Tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian, adab yang seterusnya dia, memulai makan dengan mencicipi garam pada permulaannya dan pada akhirnya. Tuan, sebelum nak makan, sediakan garam. Jangan bos kilo pula, tuan. Darah tinggi semua ni. Bantai tinggi sudah. Garam ambil sikit, ambil lah orang kata cubit ke 2-3 butir ke, kita letak di ujung lidah, tuan. Sebab apa? Sebab garam itu penawar bagi segala racun. Garam itu penawar bagi segala racun. Tuan, mana dia? Sebelum makan dan selepas daripada makan. Sebab kita ni kalau makanan benda tak sedap, kita komplain. Mau makanan benda sedap, kita sebab pula tu masalah orang kita. Dunia lah orang nak cari, tuan. Agak-agak kita nak buat benda ni pun. Tolong berhati-hati pada orang-orang yang suka review benda orang. Jangan sampai menyakiti dan menutup periuk nasi. Memang tuan beli dengan duit tuan. Agak-agak kalau tuan duduk tempat dia, orang beli benda tuan, orang komplain tuan rasa apa? Dan hadirin dan hadirat, sebab hari ni semua kaki komplain. Majlis ilmu 45 minit dengan majlis ilmu 5, orang kata majlis ilmu 45 minit dengan majlis maksiat 5 jam, hak mana rasa lama? Majlis ilmu kan majlis maksiat 45 minit tu rasa macam 45 tahun. Tu tara isyak masa awal, tuan, tak boleh duduk kebah bunguk-bunguk. Bila nak habis? Tu kira ustaz hak derah sikit tak apa, tuan. Kena ustaz mai dok kala musannah mampu kita. Hak tu bukan 45 jam, 45 tahun dah tu. Nak bab pada kita. Sebab apa? Sebab hati kita terlampau cinta pada dunia. Balong tak salah, balong guna dunia. Allah bagi nikmat dunia bukan untuk disimpan. Tapi Allah bagi nikmat dunia untuk kita gunakan buat kebajikan. Kemudian berdasarkan daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu an. Apa Nabi pesan kepada Sayyidina Ali? Wahai Ali, mulailah makananmu dengan mencicipi garam, kerana sesungguhnya garam adalah obat dari 70 penyakit, di antaranya penyakit gila, kusta, dan sakit perut dan sakit gigi. Tapi kita ni kena tawakal pada Allah. Jangan kita serah bulat-bulat. Berlaku zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa alaihi salam ni, tuan. Nabi Musa sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Bila sakit gigi, dia cari ubat tak jadi, makan ubat tu tak jadi, makan ubat ni tak jadi, minta tolong dengan orang tak jadi.
Lalu Allah Ta'ala berkata pada Musa, wahai Musa, nah, hang sakit gigi, mintalah kepada aku. Sebab yang memberi sakit adalah aku, yang menyembuhkan adalah aku. Nah, semua aku. Hatta sekalipun kalau slipper hang putih tali sekalipun, minta pada aku. Nah. Lalu Nabi Musa pun lepas diperintahkan Allah, lalu dia minta, wahai Allah, gigi aku sakit. Allah Ta'ala pun bagi tahu pada Musa, wahai Musa, hampir ambil daun, satu daun. Daun tu saya tak ingat orang panggil daun kelor ke daun apa ke, Allah Alam. Pergi ambil satu daun tu, hang tempek dekat sakit gigi. Nabi Musa pun pergi ambil daun tu, balik tempek, lega sakit. 3 bulan, 4 bulan lepas daripada tu sakit pula. Dah sakit, kawan berkata pada dia, oh dah sakit, ambil ubat tu lah, daun tu dah tempek. Nah, dia pun pergi ambil ubat tu tempek, tak lega-lega. Kunyah, tak lega-lega. Rebui, tak lega-lega. Tuan-tuan, telan kan dengan batang-batang pokok, tak jadi buang. Nah, lalu Allah Ta'ala kata, wahai Musa, yang memberi sakit adalah aku, yang menyembuhkan adalah aku. Mintalah kepada aku, bukan pada daun itu. Makna dia kita sakit ke apa ke, ikhtiar, dan kita minta pada Allah supaya Allah bagi kesembuhan. Bukan kita terus jumpa dengan orang minta manusia bagi sembuh. Sebab apa? Sebab hari ini manusia suka komplain apa yang Allah bagi pada dia. Tu kita kena jaga, tuan-tuan, jangan duk celupak sangat mulut. Kadang-kadang cakap tak berhenti. Kadang-kadang cakap sampai menyakitkan hati orang. Baru ni kita jumpa satu orang Pak Long. Masjid tu panggil satu orang penceramah. Penceramah tu mai kuliah. Duduk makan sekali dengan ustaz-ustaz. Tuan-tuan, kalau buat makan dengan ustaz-ustaz ni, bagi orang yang orang kata diam, cakap banyak sikit, diam banyak tak apa, tuan-tuan. Supaya tak menyakitkan hati. Pak Long ni boleh duduk dengan ustaz macam duduk dengan raja. Kawan tak pernah duduk, tuan-tuan. Sembang dengan ustaz. Dia kata, ustaz duduk mana lah, apalah saja nak tanya, ustaz dah kahwin belum? Alhamdulillah dah kahwin, berapa orang anak? Ustaz tu sebut lah, setakat lah tak ada lagi ya. Dia gelak. Dia tahu awak belum? Tu kira tak subuk lah ustaz noh, mampu kita. Belum? Jaga-jaga belum? Cakap kita kadang-kadang. Nak cakap pun kena tengok tuan-tuan tu. Bukan kita boleh mensentai je nak cakap. Tu apatah lagi nak makan. Jadi apa dia belum? Sakit kan, susah kan, senang kan, minta pada Allah. Kalau terlampau senang, minta pada Allah, ya Allah, jadilah aku orang yang senang, tapi yang dengan ilmu dan amal, ya Allah. Bukan senang saja. Sebab apa? Bila kita senang tak ada ilmu, kita rasa sayang nak buat keluar duit kita. Ni ulama sebut dia, makanlah garam. Antara sebabkan garam itu, punca dia menghindari daripada penyakit gila. Gila, tuan-tuan. Yang kedua, penyakit kusta. Pudih dan sebagainya lah. Kemudian sakit-sakit perut, makan garam. Ambil jangan makan sekilo, tuan-tuan. Tu buah sih terus lepas tu. Ambil sikit. Jari, orang kata letak jari dalam garam tu kan, ada pun tak mau garam. Hak ketil-ketil besar garam habis tu. Ambil tak sikit sudah, masak. Sebelum makan nasi, memotongkan kita punya penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita, insya-Allah. Dan menghilangkan sakit gigi. Tu orang dulu dia suka apa dia? Sakit gigi je, komok dengan air garam. Orang dulu lah. Payah nak jumpa. Sakit gigi pergi jumpa doktor bagi ubat. Baru kuat ubat ni. Takut syirik pada Tuhan pula kita, tuan-tuan. Nampak ubat bagi semua. Tuan-tuan, tu kata bahasa kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi apa yang terbaik untuk kita. Kalau dia bagi sakit, tuan-tuan, rasa dulu kesakitan tu. Sebab apa? Ulama sebut, merasai kesakitan adalah sekadar menghapus dosa kita. Allah tak bagi kita sakit, melainkan Allah bagi sakit kerana Allah Ta'ala akan memadamkan dosa-dosa kita. Ada orang hidup 70 tahun, 80 tahun. Fir'aun hidup berapa lama, tak pernah sakit, tuan-tuan. Fir'aun. Tuan-tuan. Kita, ada orang baru mula nak ibadat, baru mula nak main mengaji, baru mula nak main dengar kuliah, penyakit macam-macam, penyakit main. Kolesterol darah tinggi, kencing manis, go out. Perlu nak macam-macam penyakit tu ada. Tengok orang tak ibadat, tak ada sakit apa pun. Tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita.
Nah. Kemudian selepas daripada makan, maka disunatkan kita membaca doa. Sebelum nak makan pun kena baca doa, lepas daripada makan pun kena baca doa. Kita tak ada apa, tengok makanan sumbat terus, lupa nak doa. Lah. Sedap-sedap dekat sepinggan dah. Habis dah. Oh, jam lah. Takut kita makan bukan dengan makan dengan diri kita, tuan-tuan. Sebab kalau kita makan dengan bismillah, Allah Ta'ala bagi berkat, makan kita tu boleh bantu kita buat ibadah. Kalau kita tak makan dengan buat kebajikan, siapa nak bantu kita, tuan-tuan? Tu orang-orang yang hafiz Quran, dia tak boleh makan benda-benda yang pelik. Benda orang hafal Quran ni, tuan-tuan, tambah kita pula, tuan-tuan nak hafal apa sekalipun, kena kurangkan makan. Baru kita akan ingat. Tapi kalau banyak makan, tuan-tuan, lupa cepat. Cepat lupa. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat, orang nak Allahumma salli ala sayyidina, pesan guru saya, siapa-siapa nak mudah hafal, kena makan benda yang manis-manis. Benda manis jangan sampai kena kencing manis pula, tuan-tuan. Tak kira tuan-tuan balas gula sekilo mampu. Kita mungkin dengan sekilo ni boleh hafal Quran 30 juzuk kot, mampu. Tolong, ala gadah makan benda manis. Dan kalau siapa-siapa nak jaga ingatan dia, tolong jangan makan benda yang masam-masam. Makan benda masam menumpulkan kita punya pemikiran. Ni ulama ajak pada kita. Tuan-tuan tu. Apa dia? Lepas daripada makan, tolong baca doa. Apa dia? Alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am. Ya Allah, aku bersyukur dengan rezeki yang Hang bagi aku makan, dengan makanan yang ada ni, ya Allah. Tu ada orang, tuan-tuan, dia tak gaduh makan steak, dia tak gaduh makan chicken chop, dia tak gaduh makan ni. Dia bersyukur dengan telur goreng makan dengan kicap pun dah besar rahmat bagi dia. Bahagia. Kita makan sedap-sedap, hari-hari duk timpa musibah. Kita hari-hari makan sedap, hari-hari duk timpa benda yang kita tak minta. Jaga-jaga, tuan-tuan. Tu bahagia ni, tuan-tuan. Bukan dari segi kita tunjuk pada orang kita bahagia. Orang yang bahagia iaitu orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Kita syukur tak syukur dengan nikmat Allah bagi. Kalau kita syukur dengan nikmat Allah, kita akan menyebutkan segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, kita susah nak sebut. Antaranya, lepas makan kita lupa nak baca Alhamdulillah. Sebab apa? Kita tak bersyukur dengan Allah bagi kita makan. Tu adab kita nak minum air, baca bismillah. Kalau dah tengah-tengah makan dah syukur dah, terlupa tak baca bismillah, tentu kena baca bismillah. Bismillahi awali wa akhiri. Adhan dulu apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullah ta'ala. Dan hendaklah berbicara ketika sedang makan, dan yang lebih utama adalah membicarakan tentang kisah-kisah yang baik-baik, kisah-kisah orang soleh, dan sangat dilarang untuk menganjing kekurangan atau kesalahan orang lain. Menganjing terus heboh tuan-tuan. Makna dia makan, jangan kita mencela makan tu. Tuan-tuan makan sambil sembang, ni orang kata makan sambil sembang. Ini adalah adab yang ditunjukkan oleh ulama kepada kita. Orang ni tengok makan sembang dia kurang sikit. Tapi sembang pula tuan-tuan jangan bergelak pula, takut lekat tulang ikan tu mampu hidup ya. Sembang-sembang tentang kisah-kisah yang baik. Tanya khabar, dia buat kerja apa lah ni. Tanya benda yang memberi manfaat. Jangan tanya tentang kisah-kisah yang bukan-bukan. Jangan duk jangan duk mencela makanan, kekurangan makan. Jangan duk cerita kesalahan orang depan kita benda makan. Depan rezeki jangan cerita benda yang pelik-pelik. Ni depan rezeki kita duk cerita orang lain. Hantar dah Allah, kawan tu Allah. Cerita depan orang. Jangan. Surah kita ulama ajak berdepan benda makan ni, sunat kita bercakap ataupun kita berbicara tentang perkara-perkara yang baik-baik. Tanya khabar, mak ayah ada lagu mana, sihat ke, benda yang memberi manfaat, benda yang orang kita menyenangkan hati. Jangan tuan-tuan duk sembang benda tentang aib orang, jangan kita duk sembang benda yang bukan-bukan. Ni Islam larang pada kita. Dan kalau boleh makan pula dia mengecilkan suapan jikalau kita makan dengan depan orang ramai. Kalau di rumah tuan-tuan nak suap dengan orang kata nak suap pakai beho pun serah tuan-tuan lah. Tapi depan orang makan ala kadar, suap buka mulut kecil-kecil. Tuan-tuan jangan kita tunjuk pelahak sangat. Jangan kita gelojoh sangat, tunjuk adab yang baik. Tuan-tuan, walaupun kita tak mampu menyampaikan ilmu, tapi tuan-tuan tunjuk akhlak yang baik. Orang lain teringin nak jadi macam tuan-tuan. Tuan-tuan dah dapat pahala daripada Allah. Tengok kawan tu makan, Allah bagusnya kawan tu makan. Seronok kalau aku jadi macam tu. Tuan-tuan dah dapat pahala. Sebab apa? Sebab jadi ikutan untuk dia. Jadi tunjuk benda yang baik. Tunjuk benda yang baik-baik. Dan yang seterusnya lain tak akhir ada lagi, cuma kita buat ini. Dan tidak mengambil makanan sebelum makanan yang di mulut telah ditelan. Hak dalam mulut tuan-tuan, tolong telan bagi perhabis baru sumbat. Kasak sikit sumbat tuan-tuan, suap. Makanan di dalam mulut duk kunyah berak. Tambah hari ni orang duk buat makan macam-macam tuan-tuan, kadang-kadang bunyi macam-macam tuan-tuan. Jadi kena jaga bagi elok. Jangan buat bagi bunyi makan. Mamah kita tu, gigit kita tu tuan, tolong jaga jangan bagi bunyi. Kawal lah setara mana boleh bagi. Ni kadang-kadang dia makan depan orang sakit, nyam-nyam orang sakit tu Allah. Dia ni main tayang aku pernah makan, mau aku tabuh tak apa. Tuan-tuan, tunjuk adab yang baik. Dan mengunyah makanan yang di mulut sampai sangat lembut sebelum telan. Tuan-tuan kena bantu perut tuan-tuan, jangan tuan-tuan telan terus. Ni tuan-tuan telan nasi macam telan, orang kata telan agak-agak lagi tuan-tuan tu. Perut nak, orang kata perut kita nak proses pun tak boleh. Bantu perut bagi proses lagu mana? Kunyah.
Ada setengah riwayat sebab dia kunyah berapa puluh kali tuan-tuan nak bagi lembut. Tapi dah tuan-tuan makan agak-agak takkan nak kunyah agak tuan-tuan tu. Dia balas kunyah agak-agak mampu. Benda yang ni kunyah bagi elok, bagi hadam, nak bagi hadam tu balong oi. Kemudian yang ni seterusnya apa dia? Mengambil makanan yang dekat dengan posisinya yang dia duduk. Jangan terus jangkau ambil yang jauh, ambil yang dekat. Kalau dekat tu sambil belajar, taklah sambil belajar. Belum. Mana dia? Ambil rasa dulu baru kita ambil elok lain. Ini adab dia, akhlak dia. Jangan kita terus nak ambil. Sebab apa? Jom tu macam sedap ya. Kalau boleh dia ambil. Betul. Rezeki kita ada, jangan risau. Ambil yang dia. Dah depan kita makanan sedap, ambil yang sedap. Kemudian berdasarkan Nabi SAW bersabda, wa kul mimma, yakni makanlah dari bahagian yang dekat dengan posisimu. Makan, nak cedok ambil yang dekat dulu tuan, baru ambil yang jauh. Ambil yang dekat dulu baru kita ambil yang jauh. Jangan kita terus suar tangan ambil yang jauh. Adab tak berapa nak ada. Adab tak berapa nak ada. Tu kita tuan-tuan. Satu lagi yang jadi pada kita, bila kita makan dengan orang, tuan-tuan nak cedok lagi tu, tuan-tuan nak pakai tangan kanan ke tuan-tuan nak pakai tangan kiri? Tuan-tuan nak pakai tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kiri bekas nasi tu dah. Tuan-tuan. Agak-agak mana tuan-tuan? Tu kita tengok ulama-ulama orang soleh tuan-tuan. Dia ambil juga dengan tangan kanan. Tapi kena bagi bersih lah ni dengan gulai penuh kot tangan balas tu terus. Tangan tu tuan-tuan bagi bersih sikit ke jilat-jilat ke apa ke bagi bersih baru cedok. Sebab apa? Sebab tangan kiri ni untuk buat benda-benda yang kurang cantik. Basuh berak. Tapi tak ada nak kata apalah, kadang-kadang Allah uji seorang tu tangan dia kudung belah kanan terpaksa makan belah kiri, tak apalah. Hak kita ni hak normal. Belum. Jangan duk ajak diri makan dengan tangan kiri. Sama juga nak makan dengan canca. Tuan-tuan tahu canca? Orang kampung, orang Kedah panggil fudu. Orang kampung saya panggil spoon. Belum. Makan dengan camca belum ada adab dia. Bukan paling boleh makan main suka hati. Tuan-tuan dah cedok satu belah camca ni, camca orang panggil garpu tu. Orang sini mungkin panggil garpu. Saya pergi satu ceramah di satu tempat tuan-tuan belah kampung. Lama tak pergi. Lama tak dengar bahasa tuan-tuan. Dengar terkejut. Dia kata kah pergi ambil dekat ustaz camca kangkang. Jam terus. Kita kata camca kangkang ni camca apa pula dah. Tuan-tuan rupanya garpu dia panggil camca kangkang. Mampui. Tu bahasa dia pula oi. Makan dia balong guna camca kangkang tu, balong guna garpu tu, tolak makanan duduk atas sudu belah ni, balong letak sudu belah kiri, balong sumbat. Memang nampak orang kata susah, tapi itu adab. Jangan ikut budaya orang kafir. Islam pun bagi kita boleh makan dengan camca, boleh sudu, boleh, tak ada masalah. Tapi adab dia kena ada. Balong adab dia tu kita kena belajar adab. Tak ada adab kita rugi belum. Tak ada adab kita rugi. Tu kemudian apa dia? Mengambillah makanan yang dekat dengan kamu, jangan ambil yang jauh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Allahu akbar. Jadi moga-moga kita ni sikit sebanyak kita mengaji bab adab ni, moga ada saham untuk kita balong. Saya pun kadang-kadang baru jumpa kita pakak-pakak buat. Mana? Kita pakak-pakak buat. Moga-moga kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi pada kita ganjaran cukup besar di sisi Allah. Siapa hidupkan sunnah-sunnah Nabi, Allah bagi pahala yang besar. Tuan-tuan jangan duk cari dalil lah. Lagi dia minta dalil lah. Jadi orang kita kerja dalil menyak mampu kita. Tuan-tuan makan ke darah sehari 3 kali, tuan-tuan ambil dalil mana? Tuan-tuan makan darah sehari 3 kali, wajib pula tu. Pagi, tengah hari, malam, wajib pula. Tuan-tuan ambil dalil mana? Sedangkan dalam Islam suruh kita makan supaya dihindari daripada kita kena penyakit. Makan bila perlu. Bukan makan sampai dapat penyakit. Jangan abang ada kita. Ni lambat lepas dalil. Nak buat ibadat, nak baca Yasin dalil. Nak selawat atas Nabi dalil. Tu kita tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan. Kita di Malaysia ni kurang majlis selawat. Kurang sungguh. Tempat saya belajar dulu di belah Indonesia, di belah Pulau Madura tuan-tuan. Tiap-tiap malam ada majlis selawat.
Tuan-tuan, orang sini panggil budak-budak qasidah, bayar 500 rasa mahal. Bayar 500 rasa mahal. Saya duk ikut program tempat saya, tuan-tuan, di pondok saya. Orang bayar saja majlis qasidah lebih kurang 30 juta. 50 juta lah, tuan-tuan. Nah, sini 9,000 lebih kurang. 9,000 ke berapa? Lebih kurang. Nah, 9,000 kot. 3,000, 10 juta lebih kurang ni. Tuan-tuan, majlis selawat dibayar mahal-mahal. Sebab apa? Nak meraih syafaat daripada baginda Nabi SAW. Kita majlis selawat 500 gak orang nak nyanyi apa lagu, tuan-tuan. Nah, majlis maksiat tentang panggil menyanyi, melalak, melari semua dah boleh bayar mahal. Mai majlis kawan tu baca tahlil, mai kawan tu buat baca nak murah. Mampu kita. Tu kata beza, tuan-tuan. Kita kena hidup selawat. Rumah yang tidak ada ataupun bahasa kita minta maaf, saya cakap, tuan-tuan, saya pun tak baik tak ke mana. Dalam rumah kita, kalau tak ada benda yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, jaga-jaga takut rumah kita tak berkah. Kenderaan kita, hidup kita, kalau dalam sehari tak ada orang mengingati kita kepada Allah dan Rasul, kita hidup tak ada berkat, tuan-tuan. Nah, tu kita hidup ulama, kita kena banyak berdamping dengan orang soleh. Orang soleh selalu mengajar kita ingat kepada Allah. Tu dalam kereta, tuan-tuan, daripada pasang nyanyi tentang pasang qasidah, dia ingat kepada Allah. Nah, makin bertambah cinta pada Allah. Kita tiap-tiap tahun duk buat belarak, tapi masih still yang sama, tak mau ikut apa yang Nabi suruh. Tuan-tuan, hak Nabi suruh, tuan-tuan, Nabi tak suruh kita pergi pecah belah orang, tak. Nabi suruh kita sembahyang jemaah dan sembahyang awal waktu, tu paling afdal. Tapi berapa kerat yang mana? Tu saya tengok muka tuan-tuan, saya tak risau. Sebab apa? Muka tuan-tuan semua beribadat banyak, tuan-tuan semua confirm syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya risau, yang tak main masjid surau, atas alasan apa dia? Balik kerja letih lah apa semua. Semua benda tu akan disoal Pak Long. Pak Long tak boleh lari seinci dunia, Pak Long tak boleh lari. Hatta sekupang Pak Long sedekah 300 tahun dulu, tetap dikira di sisi Allah. Mana kita tak boleh lari, Pak Long. Kadang-kadang kita masuk syurga sebab ibadat yang kita buat. Tu Pak Long, kita kena banyak sedekah. Jangan rasa esok malam ada peluang untuk kita bersedekah, Pak Long. No? Jadi cukup sekadar tu saja, Pak Long. No? Tu nak abang apa dia? Sedikit pesan pada saya, tuan-tuan. Hari ni zaman, hari ni orang duk review, bukan-bukan, tolong hindarilah. Nah, tuan-tuan, tolong hindar daripada kita review benda-benda yang tak baik, daripada kita memecah belah. Tu kata Nabi SAW. Kalau kamu tak mampu nak menggembirakan orang, kamu jangan menyedihkan orang lagi. Kita tak mampu bagi orang gembira, jangan bagi orang sedih. Tuan-tuan, kadang-kadang orang bangun buat cari rezeki ni, tuan-tuan, kita nampak senang. Sama juga macam tuan-tuan nampak lah ustaz main senang, main ceramah balik berang-berang. Betul, tuan-tuan. Saya minta maaf ya bang. Sekarang ni, tuan-tuan, zaman kita belah bandar macam kita ni, tuan-tuan, dia bukan macam belah kampung, belah pondok-pondok. Ustaz yang main mengajar ni kita ni, tuan-tuan, dia tak boleh straight to the point ikut kita. Sebab kita ni bukan nak faham. Sebab kita daripada Imam Syafi'i belakang. Betul? Jadi sebelum dia nak main kuliah, dia kena mutalaah kita. Itu memang wajib dalam syarat kita nak sampaikan ilmu. Mutalaah, orang kata ada mutalaah kita pula apa dia? Semak kita, rungkai pula masalah, nak sampai kepada kita, bukan nak ikut kita. Dia nak sampaikan dalam bentuk nak bagi kita faham. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan nampak sama lah ustaz. Tu tuan-tuan, dengan ustaz ni tuan-tuan, saya minta maaf lah. Ulama sebut pada kita, tolong jaga 3 benda dengan ustaz. Tolong jaga 3 benda dengan ustaz. Yang pertama, jangan tanya perihal tentang hidup dia. Jangan tanya tentang perihal hidup dia. Ni kita tanya, ustaz kahwin berapa orang, anak pun jangan. Ni perihal orang, jangan. Yang kedua, tuan-tuan jangan cuba tanya umur orang. Ni Nabi sebut pada kita tadi, tuan-tuan. Nampak pada kita. Dan yang ketiga, adabnya pada dia, selepas dia menyampaikan ilmu kepada kita, tuan-tuan tolong sebabkan ataupun tolong ucapkan terima kasih kepada dia. Dia tak mau duit, tuan-tuan. Dia tak mau duit. Duit kita tu, tuan-tuan, memang nampak, ustaz ni bayar lebih, dia okey, tak ada, tuan-tuan. Dia nak anak murid dia ucap terima kasih kepada dia. Duit itu rezeki dia. Ada dapat, tak ada sudah. Tapi dia nak apa dia? Tak kira siapa kita pun. Jumpa dengan ustaz tersisih mana, terima kasih ustaz nak. Siapa pun kita. Bukan nanti AJK, bukan nanti tak. Siapa-siapa pun kita. Sekurang-kurang ustaz dia dah. Jemaah situ orang apa ni kasih pada aku. Dia sebut tak tu sudah lah.
menggembirakan hati ustaz tentang bukan senang tuan-tuan. Nah, jadi kita kena menggembirakan orang-orang alim. Moga Allah bagi kita syurga balong. Jadi cukuplah kot sekadar tu sajalah balong. Ada rezeki kita jumpa lain masa lain hari.